40 tahun, 40 kali puasa. Kalau 40 kali puasa kita puasa, Tuhan tanya, gimana habis puasamu? Tidak mau puasa 40 kali. Tak ada ke sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya pada malam ini Allah masih lagi bagi peluang kepada kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Dan Allah masih lagi beri kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan hari ini alhamdulillah pada malam ini Allah kurniakan rezeki untuk saya sampai sini. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya sampai sini. Lalu sama dah kawasan ni. Dan kita tengok suasana sini alhamdulillah. Siapa-siapa saya tak pernah terfikir nama masjid ni Mas Omar. Gapa mana mas tu? Abel. Mok dia. Oh, saya ingat kemas orang Indonesia. Saat ni baru makan bakso kat ni. Bukan puasa bakso kat ni. Tu kata ingat kau orang Indonesia. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan bawa tajuk andai ku bertemu Ramadan lagi. Apa yang kita nak lakukan sekiranya kita bertemu dengan Ramadan yang mulia ini? Pertamanya, kita nak nilai diri kita sama ada kita ni adalah mukmin yang berjaya ataupun mukmin yang lagu mana. Maka kita kena tengok diri kita. Adakah kita sangat gembira nak menuju kepada Ramadan yang mulia? Hari ini Ramadan lebih kurang tak sapalah beberapa hari lagi. Mana lebih kurang 10 hari. Kita nak menuju kepada Ramadan. Kalau tak silap, mungkin hari Isnin ataupun Selasa. Lebih kurang, kita akan puasa. Maknanya minggu depan. Khabar tak khabar, tanya diri kita, kita ni bersedia adakah dengan Ramadan? Kita rasa gembira ke tak dengan Ramadan? Kita rasa suka ke tak dengan Ramadan? Kerana cara ulama, cara orang soleh menilai imannya adalah dengan dia menilai adakah dia gembira dengan Ramadan yang mulia. Ada orang duduk di sekitar masjid. Dekat aja dengan masjid. Tapi contohnya malam ni terawih dah. Malam ni terawih, maka dia pun tengok orang ramai, warna ramai kita pergi masjid. Sekali tu pergi masjid kak 50-60 orang, 70 orang lebih kurang. Ni ramai pakat tu berong tu masjid. Dia tanya, gana ni? Dia tak tahu malam tu dia kena terawih. Maknanya tidak ada
concern dalam diri dia, tidak ada rasa bahawasanya dia telah memasuki bulan Ramadan yang mulia. Ini benda yang kita sangat takut dalam diri kita. Sebab itulah tuan-tuan, start daripada hari ni, malam ni, wak balik cerita ke anak, wak balik cerita ke cucu, tak boleh cerita sebab anak duduk jauh, wak balik cerita dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam gapo-gapo ke, cerita 10 hari lagi nak Ramadan, ataupun kita kata tak sampai 10 hari lagi nak menuju Ramadan. Cerita kepada anak-anak kita. Kita bina suasana kepada anak kita. Ingatkan tentang kelebihan Ramadan. Pada malam ni saya akan bawa 8 hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Ada berapa? Kena bunyi suara sikit, bunyi macam kan. 8. Baru deras suara. Semangat. Ada berapa perkara? 8 perkara yang hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Iaitu minhah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika mana para nabi ini selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Gana aku tengokmu ni, banyak amalanmu. Mu hidup berapa tahun Maka ketika itu orang ni kata apa? Aku hanya hidup 60 ataupun 70 tahun saja. Apa amalanmu siapa? Aku tengok beribu-ribu tahun. Maka hadiah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan yang mulia, iaitu malam Lailatul Qadar. Pakat cari belakang Lailatul Qadar. Jangan cari orang puas nama Lailatul Qadar. Kena cari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Quran, dia kata, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Malam itu malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Maka sepakat ulama cerita 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni jangan kita tunggu 10 malam terakhir baru kita nak start beribadah. Kena start daripada hari ni. Malam ni kena usaha untuk minta doa. Kerana apa? Kerana para ulama dulu, para orang soleh dulu, dia doa 9 bulan sebelum dia. Berapa bulan? 9 bulan tuan-tuan. Apa doa dia? Allahumma sallimni Ramadan. Ikut saya lah. Allahumma sallimni Ramadan. Maksudnya, ya Allah, sampaikan aku dengan Ramadan. Dengan keadaan aku dalam keadaan betul-betul sehat. Aku boleh beribadah. Aku kuat. Aku diberikan iman yang sentiasa teguh dan sentiasa nak menambah iman. Tuan-tuan, siapa sini dalam masjid ni, umur dia lebih daripada 70 tahun ke atas. Boleh akak langit tak? Kau tak dengar dah 70 tahun ke atas? Berapa tahun? Lama kau tak aware? 74. Ada lagi tua, ada lagi senior. Dia tak boleh panggil tua. Orang lelaki kalau sebut tua, yang patem lah. Ada lagi tak? Tak ada. 74. 80 lebih. Ada lagi. Tuan-tuan, saya nak sebut malam ni, kalau siapa dia di kalangan kita, umur dia lebih daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tu kita kena tanya dia, apa amalan dia? Apakah amalan dia yang menyebabkan Allah panjang umur? Kena tanya dia, apa amalan dia? Tak tahu amalan dia apa? Tanya dia. Amalan istiqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah ni dia tak banyak, tapi dia nak istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau kita kata Tok Wali jalan atas air, atau Tok Wali kita kata bubuh minyak motor ni, orang bubuh minyak, dia bubuh air, boleh gegak.
Dia cerita-cerita orang dulu lah. Ataupun mulut masingnya dia. Tapi semua karamah-karamah itu yang paling istimewa adalah istiqamah. Ni duk cerita, hamba boleh narik pitih. Tapi maya tak mari maya masjid. Tak sah buat cara dia. Boleh narik pitih rajab pasien tengah orang narik pitih. So, hak sahulah ni masuk viral TikTok. Narik pitih. Gen. Sebaku pitih. Waktu besok. Ikutlah demo nak tarik baku ke, 2 baku ke, atas demo. Hidup ini, kita nak cari redha Allah. Pitih sejuta kalau tak ada redha Allah, tak ada apa-apa dalam hidup kita. Jadi, kita pula, Nabi SAW ajar kepada kita dengan doa yang kita duk baca sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini ada bunyi Allahumma barik lana fi Rajab. Ada bunyi? Tak ada dah lah. Ada lagi itu tak ingat dah lah. Boleh nak doa tak ada masalah. Tapi kita kata, tak email. Sya'ban dah ni, bukan Rajab lagi. Nak katanya bulan ni kita dah masuk Sya'ban. Apabila kita menuju kepada akhir zaman, kata Nabi SAW, akhir zaman setahun serupa dengan sebulan. Sebulan masa dia seperti seminggu. Seminggu masa dia seperti sehari. Sehari dia masa dia seperti beberapa jam sahaja. Cepat dah masa. Hari ini saja saya nak pergi buat kini pakok ni kah kau ni. Tengok-tengok. Mari dah sampai situ kena pergi balik pula. Mari pakok ni. Lepas tu buka puasa. Tengok-tengok. Lah ni lapis syukur. Siapa dia boleh akad tangan. Dia boleh buat lah ni lapis 14. Dia boleh putar je jadi lapis 13. Sawis juta dia. Ada ke tak boleh sini akad tangan? Mari lalu. Saya boleh lalu sejuta. Lah ni lapis 14. Nak putar lapis 13. Tak boleh. Putar gitu tak ada. Jai saya ni. Tak boleh putar dah tuan-tuan. Walaupun satu saat, satu detik. Nak katanya masa kita semakin, hari semakin suntuk. Yang kedua tuan-tuan. Apakah hadiah yang Nabi SAW bagi kepada kita apabila kita masuk Ramadan yang mulia? Iaitu Allah kurniakan sahur. Tidak ada lagi umat-umat sebelum ini yang mana keistimewaannya ada sahur. Yang mana tidak ada lagi perbezaan di antara puasa orang Yahudi dengan orang Nasrani, dengan orang Islam adanya sahur. Tuan-tuan, apabila kita kecek hari ini sahur, semakin hari semakin kita akan jumpa umat Nabi SAW yang lebih-lebih lagi geng yang panggil Z ke atas. Gen Z ke atas. Ataupun gen Y ke atas. Umur dia lagu mana? Umur dia lebih kurang 30 ke bawah. Umur ni, umur orang 30 ke bawah, 35 ke bawah ni, kebanyakannya mereka tidak lagi bersahur. Sebab apa? Sebab dia mula sahur pada pukul 12 malam lagi. Lepas tu dia tidur, direct tak sahur. Ini amalan yang dilakukan oleh kebanyakan, lebih-lebih lagi orang baru nikah. Umur saya ni 30 lebih ni, baru nikah anak seorang ke apa gini. Tak gerak pun bini, tak gerak pun tak lelaki untuk bangun sahur. Meninggalkan. Sedangkan Nabi SAW menyebut, tasahharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada barakah. Apa pentingnya dan dipanggil sahur tadi? Sebabnya barakah. Orang lah ni orang tak kecek pasal barakah. Orang kecek ke apa? Gaji demo 1,000, gaji demo 2,000, gaji demo 3,000. Orang cerita pasal tu. Demo suka-suka bagus. Tapi orang tak cerita tentang barakah di dalam kehidupan. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan,
Masa kita 24 hours. 24 jam saja. 24 saat. 24 jam saja. Semua orang sama saja. Ada ke sini 24 jam, 01 saat. Semua orang 24 jam. Tetapi setiap orang masa dia tak sama berlaku. Hari ini kita syukur daripada pukul 7.25 bel saat ni lebih kurang 7.25 ke 20 apa? 25 kan? 7.25 bel, lah ni 8.20, ada orang ni 7.25 sampai lah ni 8.20 tak semaya lagi korek. Tak semaya lagi korek. Sebab apa? Isa pukul apa ni? 8? Apa? 8.30 kan? 8.31. 8.31. 8.20 tak semaya band. Duk tengok TV lagi. Sebab apa? Tak ada barakah dalam hidup. Ada tuan Noe balik kerja lagi. Tengah lekat jeng lagi. Lani tak semaya lagi maghrib. Siapa-siapa mandi dulu sebentar. Tunggu mandi. Mandi sudah mandi 8.30 sudah ambil semaya. Allah baru semaya goreng. Agak-agak orang semaya ke apa orang panggil ni? Semaya jamuk. Berlaku tak tempat kita? Berlaku. Tapi tuan-tuan, kita tak tahu je. Tengok-tengok dalam keluarga kita ada benda kita. Kita takut benda-benda ni barakah. Kepentingan barakah dalam hidup ni. Sebab apa? Orang zaman dulu, hidup dia, walaupun anak 10 orang, 12 orang, gaji kita kata kerja kampung biasa, tetapi dia boleh pera anak dia, sampai lah ni, semua anaknya boleh kerja belakang. Betul tak? Tapi anak-anak hak ni, hak belakang ni, belum tentu boleh pera mak ayah walaupun 2 orang. Barakah tak ada. Barakah ni apa mana barakah dalam hidup? Barakah artinya benda yang boleh memberi manfaat kepada diri dan juga kepada orang lain. Itu makna barakah. Pentingnya barakah. Barakah masa kita. Kata Nabi SAW, siapa dia tunggu antara waktu salat dengan waktu salat. Dia tunggu waktu salat dengan waktu salat. Kita lah ni nak tunggu waktu salat dengan waktu salat aman asa. Garik ni Isa lah. Zuhur asar tak ada dah nak tunggu waktu salat. Betul tak? Gaduh lepas je main zuhur kelik lah kita. Lepas tu mari pula asar. Kalau subuh nak tunggu zuhur, na'udzubillah. Memang payah lah. Sebab kerja. Sebab ada kebetulan lain. Betul tak? Garik dengan Isa ni boleh lagi. Bagus dah mari masjid, main masjid. Tapi dia boleh kelik. Dia tak ambil hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa dia tunggu salat dengan salat, maknanya garik dengan Isa, maka dia duduk sekarang seperti mana dia tengah salat siapa ke Isa. Tuan-tuan dengar je ni. Ada tu hak tengah negara. Kepah. Hak puai Ustaz tak nampak, takutnya negara. Ada negara kan? Orang puai bagus-bagus sini. Sini tak negara. Kalau negara ni kak, serah derah dah Ustaz kecek. Jalan tak? Kalau selalu lagi tak tahu. Derah dah ni. Jadinya, nak ayat ceritanya, supaya dia semaya direct. 7.25 dia semaya, sampai 8.31 dia semaya. Siapa dia boleh buat semaya gitu? Saya ngaku dulu kita boleh nak semaya. Pada semaya 2 rakaat lepas maghrib je. Waktu pun semaya cepat-cepat. Orang tak cakap dah semaya. Ini pahala yang kita kena ambil. Bahkan pahala juga kita duduk di dalam majlis ilmu ni. Lagu mana? Ada satu malaikat yang panggil malaikatun sayyarah. Malaikat dia je ronda sedunia ni. Dia ronda. Pup dia nampak. Adanya orang duduk buat majlis Quran. Adanya orang duduk dalam majlis ilmu. Maka dia turun dan dia apa sayap dia. Start daripada bawah ni sampai ke langit. Habbatul malaikah bi ajnihah, dengan sayap-sayap dia sempurna. Tuan-tuan, sayap malaikat Jibril alaihi salam
ketika Nabi SAW tengok kali pertama ketika malam, iaitu malam Nabi terima wahyu surah Iqra al-Alaq sampai 5 ayat, allamal insana ma lam ya'lam. Start daripada Iqra. Tuan-tuan boleh buka Quran muka surat 597 Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima tu. Malaikat Nabi SAW tengok malaikat, dia naik, dia mula-mula jadi orang. Lepas rakaat tu lemah. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, aku tak nak baca. Lepas tu dia peluk sekali lagi, siapa lemah kau itu. Lemah Nabi SAW. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, aku tak nak baca. Sekali lagi dia peluk, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, aku tak nak baca. Sekali lagi Nabi SAW kata, nak baca kan royak. Maka dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni. Maka lepas tu dia turun derah-derah. Kemudian malaikat tu naik datang. Jadilah bentuk dia hak asal. Ketika itu Nabi SAW kata, malaikat Jibril, sayap kanannya ada 300, sayap kirinya ada 300. Satu sayap dia jatuh atas muka bumi, nescaya timur dan barat gelap habis. Besar tak? Besar tuan-tuan. Besar. Jangan duk bayar sayap air tu. Sayap malaikat ni. Berapa dia kena sayap tu besar? Pada kuasa terubur dia kena regah. Sebab dalam surah Al-Ma'arij kata, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' minallahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dia naik highway ni daripada bumi nak pergi ke langit 7. Highway dia, kita jalan highway kita daripada sini nak pergi ke Johor lebih kurang sehari, lebih kurang kan. Tu baru sehari. Malaikat ni daripada dunia sampai ke langit yang ke-7. Dia kata 50,000 sana. 50,000 tahun perjalanan. Tapi dia jalan apa? Sehari. Naik. Satu. Derah. Sekali dia tu burak aja tengok. Burak tu sekali tu lakah tu jauh dah. Siapa nak tengok burak lagu mana? Cari stesen minyak burak. Ajin jumpa stesen minyak burak oi. Ada kalau sini tak tahu ada tak? Mana? Kalau kita alah ke bacok no ada lah. Alah bacok ada, alah ke gunung. Situ stesen minyak burak oi. Hak tu tak boleh nak naik dah. Hak tu gambar. Kata derahnya dia ni, malaikat duduk sini. Bahkan dia lepas dia kita habis majlis ilmu, dia naik langit. Maka ketika tu dia kata, Tuhan tanya, muai mana? Taja Tuhan tanya. Macam interview lah. Padahal Tuhan tahu dah. Aku mari bawa, aku tengok umat aku tengah semaya, umat aku tengah baca Quran, umat aku tengah minta apa, umat aku tengah duduk dalam majlis ilmu, umat aku tetap sebut padamu. Maka kata Allah, ampunkanlah dosa dia. Kemudian malaikat report lagi, dia kata, ya Allah, aku nak report lagi kena ayat ni. Ada manusia ni qad marra, dia mari jalan, tiba-tiba dia bunyi suara Ustaz Zuan mungkin sedekah suara. Dia pun berhenti lah. Berhenti masuklah duduk. Dia orang ni adalah orang yang banyak sekali dosa. Semua dosa dia buat berlaku. Dan kata Nabi SAW dalam hadis tu, dia kata apa? Dia duduk je. Dia tak raca pun nak mari gorik ke esok untuk duduk dalam majlis ilmu. Dia tiba-tiba dia terberhenti dengan majlis ilmu. Dia duduk. Maka kata Nabi SAW, malaikat tu rakyat, patutlah ke mana? Kata Allah, ampunkan dosa dia. Walaupun dia mari saja-saja duduk. Oh ni kita mari daripada rumah, ambil air semaya, mari semaya duduk, memang nak duduk. Antara gorek ke isyak. Jangan tengok dia dah. Bukan sahabat kita, bukan lain. Ni hadis ni hadis. Mari-mari nyanyi dia. Nak kata ke apa? Nak katanya inilah kelebihan umat Nabi SAW. Barakah ni, cerita tentang barakah. Orang tak cari barakah tu. Tuan-tuan, kalau rasa penat hidup atas muka bumi ni, tuan-tuan cari masjid. Contohnya balas dengan bini ke,
Ataupun bala tu lelaki pelik lah. Bala dengan bini kau. Mari cari masjid duduk sebentar. Duduk sebentar. Semaya 2 rakaat. Sebab apa? Siapa dia mari rumah Allah, Allah bagi dia tenang. Marilah tuan-tuan. Walaupun masjid tu tak ada aircon, nescaya tuan-tuan mari duduk sebentar, Tuhan bagi ketenangan. Itulah kelebihan. Ni gambar nama ni. Anak saya tak ajar dia, dulu saya ajar dia masjid. Dia masuk umur, lah ni umur 5 tahun. Atau ada anak saya umur setahun lebih, nak masuk 2 tahun. Saya sudah sebut dia, ini rumah Allah. Sebut rumah Allah. Kita duduk mana tadi? Duduk rumah sendiri. Ni nak pergi mana? Nak pergi rumah Allah. Masukkan diri anak-anak kita tetap Allah. Barulah dia mari sini. Mari apa? Rumah Allah. Kalau yang main pun dia ingat kata-kata ayah dia. Rumah siapa ni? Rumah Allah. Cerita tentang Allah. Ni kita, na'udzubillah ni, saya harap masjid ni tak ada. Viral dalam TikTok, dalam video. Kawan tu duduk semayang molek-molek. Kita orang ni. Lepas tu ada budak dengan main. Dia tak puas hati aja ke masjid lah. Ataupun jemaah masjid. Dia pergi belakang, dia tipah budak tu balik kawan tu. Saya yakin dan percaya budak ni 40 tahun dia tak pergi masjid. Cuba bayangkan tuan-tuan, 40 tahun. Orang hak tapak budak tani. Dia akan menanggung dosa budak ni. Sampai bila-bila. Selagi budak ni tak mari masjid. Na'udzubillah dah masjid ni ada. Mari je budak-budak. Geger tu biasa. Sebab apa saya kata gitu? Hak duduk depan, masa kecil saya lah hak geger di masjid. Tapi hari ni, saya duduk depan. Geger sungguh ni. Ngepeka lagi kecil. Orang duduk maya korek, kita pergi main. Teka orang nak tayak, kita pun mari. Orang misalnya, kita misalnya. Kan? Lepas tu, lepas orang start orang ngajar, pergi turun bawah. Orang nak main berdiri, kita main berdiri. Lepas tu, start orang bayi Isa, orang semaya Isa nak habis. Berita hayat, kita pun sapa. Ayah tanya, main dah ke? Dah. Kan? Tapi, itulah yang kita perlu terapkan kepada anak-anak kita. Bawa anak. Ada masa kita bawa anak-anak kita. Biasa. Kita nak tengok keberkatan sesuatu masjid itu. Tengoklah berapa ramai anak muda ataupun kanak-kanak. Itu belum cerita lagi. Subuh setara mana masjid? Subuh sini berapa sah? 2. Oh bagus. 2 sah. Lebih kurang, saya kira lebih kurang ni. Orang lelaki lebih kurang 50 orang. Boleh tak? Boleh lah? 50 orang. Lebih ya? Alhamdulillah lebih. Ini mungkin, masjid mungkin. Bukan masjid mungkin. Bukan masjid mungkin. Tak apa, bukan masjid mungkin. Saya nak bawa pada tuan-tuan, masjid ni kita kena buat gen subuh macam Jumaat. Kena ada program gen subuh macam Jumaat. Lagu mana? Buat lagu mana? Tiap hari Jumaat, pocok hari, mula-mula buat makan dulu. Lepas tu, tak ajak lagi. Lama-lama panggil budak orang-orang muda pula buat TikTok lah, buat gapo, buat video. Panggil orang. Supaya hidup masjid ni. Kita nak tengok barakah masjid ni, kita tengok subuh tuan-tuan. Subuh. Kalau ahli masjid ni, kalau royak tetap Palestin, katok gini. Palestin. Oh, katok meja ni boleh nak pecah Palestin. Esok best subuh, tak ada. Kiok. Daerah besar. Takutnya pasal daerah depan rumah Palestin. Mana subuh kau ni? Tak ada. Tak sah. Pada lawan ke apa? Pada lawan nak akad selimut je. Nak lawan Israel tu. Oh, jauh je nak gitu tuan.
Orang nak jadi tentera, nak Al-Qassam, nak jadi dia, syarat pertama, mesti kena semaya berjemaah tak tinggal. Paling kurang 40 hari. Semaya berjemaah. Kita, berapa hari? Muncul subuh mari sama. Ataupun qari Isa mari sama. Alhamdulillah. Hak lain tak mari dah. Lepas tu kena ngapal Quran. 30 juzuk. Bukan mudah. Jadi apa yang kita nak bawa sini adalah tentang keberkatan tu. Keberkatan sahur tu. Carilah keberkatan sahur. Carilah keberkatan sebab keberkatan tu sangat penting dalam hidup ni tuan-tuan. Kita nak jadi ada barakah masjid ni. Pertama cak kena ada program masjid, panggil budak-budak, program cuti ke, tak boleh program cuti, program hari Jumaat ke, biar boleh. Ada ngaji Quran budak-budak. Tak ada lagi. Kena buat. Saya mari sini, mereka mengkanaki mari tanya depan saya nanti, masa yang mati saya lepas dah. Saya ayat dah. Orang masjid ni lah pula. Jangan letak ke email lah. Semua. Esok tak mari belakang. Semua bertanggungjawab. Pastikan masjid ini ada pengajian Quran untuk budak. Dan orang tua kena ada. Kena ada. Lagu mana nak buat? Mereka carilah lagu mana. Banyak cara. Tak tahu, pergi ngaji dengan masjid-masjid mana-mana. Pelana. No, masjid rekat kita ni, masjid Banggu. Tanya dia lagu mana. Ini rekat. Tanya pengurus dia. Dia tak apa ada pitih tuan-tuan. Cara nak ada pitih untuk masjid, buat dulu. Pitih kemari. Jangan tunggu pitih dulu. Oh pitih tak ada. Siapa mau pitih? Dia mau pitih ke Allah mau pitih? Kalau Allah mau pitih, yakinlah ini rumah Allah. Ini rumah Allah, ni masjid. Mesti Allah jaga. Nak cari barakah. Barakah untuk masjid kita. Yang ketiga tuan-tuan. Apakah hadiah yang Nabi SAW bagi kepada kita? Umat Nabi SAW tarawih. Tarawih ni tuan-tuan. Kalau tua-tua ni AJK masjid mari raya, ambo tahun ni ambo suruh rajin. Ambo nak buat tarawih malam esok. Agak-agak boleh ke tak? Tak boleh. Rajin mana boleh mau tak sah lah. Tarawih malam esok tak akan boleh. Bila tarawih? Masuk Ramadan. Lepas habis Ramadan boleh lagi tarawih. Malam raya orang kata orang esok ni raya malam tu. Malam tu tak boleh nak tarawih. Rajin mana pun demo, tak boleh nak tarawih. Tarawih hanya sekali. Dan kalaulah Ramadan pada tahun ini tak boleh nak mari tarawih, lagu manalah diri kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana nanti, maka dia akan tanya kita, dia akan tanya, mu puasa berapa tahun? Maka kita jawab 40 tahun. 35 tahun. 30 tahun. 15 tu alak belakang dah. 15 tu tak. Memang puasa yang yuk belakang dah. 15 tahun ke atas. Pak kalau hidup lah ni, 55, maknanya 40 tahun dah. 40 tahun, 40 kali puasa. Kalau 40 kali puasa kita puasa, Tuhan tanya, gimana habis puasamu? Tidak mau puasa 40 kali. Tak ada ke sekarang. Semaya lain, puasa. Bagus puasa. Tapi puasa dia, semaya tarawih pun tak ada. Semaya wajib. Nak agak ke semaya wajib. Allah jauh jelak lagi. Ngelah-ngelah dengan kosong dengan sendiri. Sebab apa? Sebab banyak lopong ni kita. Nak tunggu khusyuk ni, na'udzubillahi min dzalik lah. Kalau semaya ni, Tuhan ayatmu kena semaya, aku kira semaya khusyukmu saja. Saya semua semaya kita tak kira berlaku. Tak kira khusyuk saja. Sebab tu dia kena ada napung. Napung dia solat sunat. Tuhan semaya kepada kita, sini berapa kak? 8 kak? 8. Tapi jangan nak balah orang ni buat 8. Orang mau buat 20. Dia pun kata kita muka kita buat 8. Malah dia mau buat 8. Amo buat 20 atas demo. Hak penting
semayalah seseorang itu kalau dia nak dapatkan pahala kata Nabi SAW, pahala seperti semaya semalam, maka dia kena semaya Isya dan semaya tarawih dan juga witir. Saya kena sebut, iaitu kena semaya sampai habis ikut imam. Baru dia dapat pahala seperti mana dia semaya semalam. Ada orang dia semaya tarawih, sudah habis semaya tarawih, dia pergi semaya witir sendiri seorang. Ataupun dia pergi semaya kelik rumah. Maka dia tak dapat pahala seperti semaya semalam. Bagus dah. Orang nak kelik, ambo nak kelik semaya witir rumah sebab ambo nak semaya tahajud esok. Tu orang panggil ke apa? Jahil dalam tak ada ilmu. Tak ada ilmu lah. Orang semaya sampai habis witir tu, balik rumah, nak maya tahajud esok, buka balik. Buka dengan semaya 2 rakaat, lepas tu tutup balik dengan witir. Gitu cara dia. Biar kita reti. Jangan ada alasan, ambo nak kelik semaya witir rumah sebab ambo nak semaya tahajud. Silap tuan-tuan. Bukan gitu. Semaya ikut imam sampai habis. Ada setengah masjid saya pernah pergi. Kita biasa imam. Sampai habis kat gharib, sampai habis kat tarawih, dia kata, "Ustaz, kita tak main dah witir." Saya nengung. Dia pakat tak apa, ikut dia. Kita nak balas depan dia. Sebab dia kata apa? Pagi esok nak bangun tahajud. Ramai-ramai mari masjid. Allahu Akbar. Dia panggil kan? Kurang ilmu. Nampak bagus. Tapi kurang ilmu. Semaya sampai habis. Sebab ada hadis Nabi SAW menyebut, musmaya daripada Isya, tarawih dan sehingga habis dengan bersama dengan imam, maka pahalanya seperti semaya semalam. Barulah kena dengan cara kita. Rugi tak semaya tarawih. Ulama-ulama dulu bukannya semaya tarawih sikit, ada semaya tarawih dia ni sampai 30 ataupun 40 rakaat. Ulama dulu. Kita cerita ulama dulu. Kita cerita orang hak baru. Orang hak baru ni, siapa dia? Siapa dia pergi Pakistan? Siapa dia biasa pergi Pakistan? Orang Pakistan, dia start semaya tarawih, start daripada lepas Isya tarawih, rapat ke subuh. Semaya tarawih dia. Sore buat. Dia kawasan, semua kawasan dia. Orang Melayu, Allah berikan kelebihan. Orang Melayu suka puasa. Sebab tu kita tengok orang Melayu suka puasa. Tapi bak ngaji Quran, ayah nak jumpa. Ada orang ngaji Quran, dia mari ngaji Quran, orang buka Yasin, dia pun buka Yasin. Lepas tu orang baca Yasin, dia pun buka mula. Bunyi tak? Sebab tak erti baca. Tak erti baca. Hak tu nanti saya cerita banyak. Tentang orang tak erti baca. Orang Arab, kelebihan dia, Allah bagi kelebihan kepada set dia ni, masuk Ramadan, set dia suka sangat ngaji Quran. Bahkan kita, siapa dia biasa pergi Mesir, yang akan tengok, orang yang mana dia pakai biasa je. Duduk atas bah ngaji Quran. Pakai Quran. Bukan pakai telefon, pakai Quran. Atas bah. Hak duduk tepi ni, tuan ngemis. Ataupun kita kata, tuan ngemis sekah. Tapi buka Quran baca. Itu suasana di sana. Dan orang di Pakistan, kelebihan dia adalah orang yang suka semaya. Suka semaya. Kita orang Melayu, kelebihan kita puasa. Itu kebanyakan. Ni bukan hadis dah. Ini cerita pengalaman yang orang pergi jalan, dia tengok orang dakwah. Kebanyakan orang Melayu dia suka puasa. Kalau ngaji Quran jarang. Tapi baru lately lah. Apa ni 5 tahun ke depan ni. Barulah start ngaji Quran balik. Adanya tadarus. Ada tadarus sini lah insyaAllah. Kau tak ada lagi? InsyaAllah ada. We ada lah. Banyak kerja orang sini. Saya mari sapas sini. Nak buat ni. Ada insyaAllah. Boleh tak boleh banyak. Boleh buat sikit apa tak. Biar jetik hati dulu nak buat dulu. Niat dulu.
Maka dalam tarawih ni tuan-tuan, maka gapo yang kita nak rasa dalam tarawih ketika kita semaya, kita nak rasa lagu mana kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa dia ajar dia tarawih ni ada 10, ada 8-nya. Sebabnya apa? Sebab kita nak semaya, kita nak biasa dengan semaya. Semaya. Rupanya kita boleh duduk masjid, lepas je masjid, kita boleh duduk sampai pukul 10 atau pukul 10.30. Kalau hari biasa, boleh tak kita duduk sampai pukul 10? Boleh ke tak? Malam ni saya habis ceramah malam ni, kuliah malam ni sampai pukul 10. Ada ke nak duduk? Oh, pakai senyap lah kau. Gelesah habis. Jangan kisah. Tapi Ramadan kita boleh duduk tak? Boleh duduk tak sampai pukul 10? Kadang-kadang 10.30 masjid. Masjid ni 10.30. 10.30. 10.30 bagus sudah. Kita boleh duduk. Apa kita boleh duduk? Itulah dipanggil barakah Ramadan. Tetapi boleh duduk sampai 10.30. Berapa hari boleh duduk? 10 hari pertama. Masuk sebelah hari seterusnya, maka tinggallah hari 10 hari pertama tu kat penuh orang. Siapa kata email kata ke apa? Kita kena besar dalam masjid ni tak muat royak kali jemaah. Kita pakai carilah derma sikit sebabnya tak muat masjid ni. Lepas 10 hari tak email pening. Hak tak muat masjid jadi korang. Nak masuk boleh 10 malam terakhir tu gak. Boleh tengok, boleh kira cari mula. Tinggal hak 60 orang ni pula. Tinggal hak ni pula. Tuan-tuan, kena? Malam gaya, hari gaya, bukan malam gaya, hari gaya tu pula. Pagi gaya tu pula, ramai pula. Barakah ni kena cari tuan-tuan. Barakah. Kena cari barakah. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan yang mulia. Ada orang masuk je Ramadan, Tuhan tak beri masa dia barakah boleh semaya tarawih. Allahu Akbar, ruginya. Rugi tuan-tuan. Tapi tak ada lah siapa kita kata, mu tak semaya tarawih, neraka mu. Janganlah siapa rakyat gitu. Tapi barakah kurang lah. Barakah masa. Dia masih sibuk ke gapo? Kecuali orang haji ni mana? Orang haji ni, dia kerja tu, kalau dia semaya tarawih, mati orang tu. Tu cerita lain. Supaya dengan orang kerja hospital, tu cerita lain lah. Tu cerita lain. Hak ni dia mau bukan tak muding kau. Bukannya kerja hospital kau. Bukan kerja gitu. Ataupun kerja polis kau. Kalau kerja polis pun ada time shift hak boleh. Tak punya tak semaya juga. Sebab biasa lah. Biasa. Aku tak semaya pun tak ada apa. Muka terawih ni. Muka sunat. Tengok-tengok. Pahala wajib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada sahabat. Tak boleh nak napung. Kita ni yang ketiga ni. Boleh lagi kau? Boleh ya? Boleh. Siapa aku apa? Dia seorang dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat. Keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu i'tikaf 10 malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia i'tikaf 10 malam terakhir. Bahkan ada hadis menyebut Nabi ikat kain dia supaya 10 malam terakhir dia di masjid. Tua-tua faham dah. Tak perlu syarah panjang dah. Ikat kain dia. Jadinya, nak ayat cerita Nabi i'tikaf 10 malam terakhir. Start daripada Nabi SAW sampai ke mati, 10 malam terakhir dia mari i'tikaf. Siapa dia dekat sini azan nak i'tikaf 10 malam terakhir angkat tangan? Apa tak angkat tangan? Tak say kau? Ya dulu. Ya boleh klik. I'tikafnya dengan faham tak boleh klik langsung. Jangan tak klik langsung, kita kerja. Saya pun kerja. Kita kerja. Daripada gorek sampai esok, lepas tu tidur sini, sampai subuh, lepas tu dia makan klik lah.
Buat kerja. Mentai-mentai 10 malam terakhirnya tak pergi kerja. Bini tu, abang nak makan nasi. Mana ni abang? Kerja lah, support je. Tapi 10 malam terakhir tu, kena ada malam kita mari tidur sini. Di Syam, di negeri Syria, 24 hours, 24 jam, buka masjid pada 10 malam terakhir. Bahkan, di Syria, dia akan tutup habis. Sekolah-sekolah, universiti, kawasan-kawasan, orang kerja tutup habis. Rela ambil cuti 10 malam terakhir. Suasana dia. Kita Malaysia tak ada lagi suasana tu. Kita ada dah suasana orang iktikaf 10 malam terakhir. Tapi tak ada lagi suasana orang sanggup bercuti untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir. Kelebihan dia apa? Nak cari malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan tak usah duk cerita lah. Pan ni nak masuk Ramadan ni, tak ada nak masuk Ramadan. Orang atas WhatsApp kau masing-masing, dia kata apa? Lalu mu nak tahu malam Lailatul Qadar, mu tengok ni. Ni orang buat catat. Ikut Imam Ghazali. Kalau malam itu malam masuknya Ramadan, maka 10 malam terakhirnya, maka Lailatul Qadar malam sikit. Ada ulama ni kata gini, kalau masuk Isnin, malam Lailatul Qadar dia 21. Contoh. Ataupun masuk hari Selasa, malam 21-nya hari Lailatul Qadar 23. Contoh. Maka tuan-tuan, kita tahu belakang. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir, maka masuk WhatsApp belakang. Kata, ni, seria, malam ni malam Lailatul Qadar. Tak bangun juga tuan-tuan. Kalau kita tidak ada apa? Tidak ada persediaan daripada sekarang. Tak akan boleh malam Lailatul Qadar. Tak akan boleh. Hidup 50 tahun. Hidup 60 tahun. Lebih kurang 40 tahun. Ataupun 45 tahun Ramadan. Tetapi sekali pun tak dapat malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ruginya hidup atas muka bumi ni. Malam Lailatul Qadar, apa nama kelebihan dia? Siapa dia semaya malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti mana dia semaya 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun, 4 bulan. Tuan haji kita tak apalah 85 dia sapa dah umur dia. Kita ni umur 40, 50, tentu kau kita sapa umur 83 tahun. Siapa dia sini berani angkat tangan, dia tubik bani, dia yakin dia tak mati. Mari depan. Ada. Tak ada. Semua orang pasti. Saya sendiri kecek ni pun, tentu saya kata, walaupun saat pani pun belum tentu kita boleh kata, kita tak akan mati. Jadi, kena ada persediaan kita nak dapatkan 1000 malam ni. Lagu mana nak dapat? Kena ada suasana. Kena kecek. Ni kat kecek. Gaya mana anak balik belakang ke? 10 malam terakhir. Demo gaya tahun ni tema ke apa Nak makan ke apa Demo kenduri gaya apa ni? Kenduri kahwin. Gaya ke apa tu ada keceknya. Tak kecek malam. Gana kita nak dapatkan malam itu qadar. Tak ada suasana tu. Nak ada suasana tu, kita kena hidupkan suasana. Masjid, jangan siapa Tuhan jadi, Tuhan saksikan bahawa masjid ini tidak buka peluang kepada orang untuk beriktikaf. Jangan kita termasuk daripada golongan orang yang tak beri peluang untuk orang iktikaf. Masjid ini kena ada, kena buka. Kunci masjid, kena ejah lah. Tok Email dengan Tok Siak, Tok Bila kena tidur sini lah. Oh suka orang lain, supo orang lain pun. Ya agak kata email tak bela, sudah. Sedaplah kat orang. Kita lah mari tidur masjid. Mari tidur masjid. Kalau tak boleh 10 malam terakhir, malam ganjil tak apa dah. Start tahun ni malam ganjil. Tapi janganlah pilih malam ganjil. Betul-betul orang kata, malam tahun ni malam 25. Kita buat 25 je. Kena kau malam 21, rugi saja kita. Malam Lailatul Qadar. Iktikaf
10 malam terakhir, ya Allah, ruginya kita. Tak boleh itikaf. Saya sebut sekali lagi ni, itikaf tu bukannya kita itikaf mestinya kita kena duduk masjid, tak balik langsung rumah. Tak. Itikaf malam je, mari tidur masjid sini. Molek. Molek tidur. Ada tabligh mari tidur sini. Molek. Jangan ajak tabligh saja. Dia kena tanya gini, orang tabligh je kau nak masuk syurga. Orang lain tak masuk syurga kau. Rugi. Malam lah tu qada tuan-tuan. Kalau siapa dia beribadah pada malam itu, dia bersedekah 1 sen sahaja, maka pahala dia seperti dia bersedekah 1 sen selama 1000 bulan. Allah ruginya. Ruginya kalau tak dapat malam itu qada. Ada orang siap mari royak ke ustaz lagi, mari royak ke kita. Ustaz, sepanjang hidup saya tak pernah dapat malam Lailatul Qadar. Bapa? Sebab tak rajin bangun. Semaya tarawih pun tak. Tahun ni, boleh malam Lailatul Qadar. Tidur saja boleh pahala tuan-tuan. Rugi. Siapa dia beritikaf pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti mana beritikafnya 1000 malam. Ni saya cerita orang lelaki. Nyanyo kau orang puan nak itikaf. Lagu mana orang puan? Orang puan pada malam Lailatul Qadar bagi yang terbaik kepada suami ataupun keluarga, bagi dia sahur. Wak makan sahur kepada anak-anak. Siapa dia wak makan kepada anak-anak ataupun kepada suami, kepada anak-anak keluarga dia, maka pahalanya seperti mana dia buat sahur tu 1000 bulan. Allahu Akbar. Umat dulu, saya cerita dah tadi, umat dulu, Nabi Nuh tanya, mu hidup berapa tahun? Siapa pahalamu beribu-ribu ni? 1000 tahun pahalamu ni. Maka kita yang hidup kita 63 tahun je. Aku hidup 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam hidup. Dekat dengan 1000 tahun. 950 tahun tu pun dakwah saja. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, dia Tuhan beri kepada Nabi Nuh, dia berdakwah 950 tahun. Tuan-tuan, apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang diri belaka di hadapan Allah, diri belaka di pada mahsyar, tidak ada tinggal walaupun seorang. Walaupun atas muka bumi dia biasa, kalau orang buat perhimpunan dia suka mating ataupun orang panggil ngolah. Orang panggil mari masjid AJK kau mari Jumaat kan? Dia mula tak ada. Ataupun dia mari dah dia kita dah. Pada mahsyar tidak ada seorang pun yang dapat lari. Semuanya ada di hadapan Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tak tinggal walaupun seorang. Masa kita diri, Nabi kata kita tak lagi depan, tak lagi belakang, tak lagi kiri, tak lagi kanan. Maka ketika itu semua start daripada ni manusia yang ada atas muka bumi lebih kurang 8 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, 2 bilion je Islam. 9 bilion lagi ni bukan Islam. Belum beri Allah beri hidayah lagi 9 bilion. Tuan-tuan bayangkan mati kita syukur lahir-lahir umat Islam. Kita lahir-lahir Islam. Kemudian kita diri belakang, beribu tahun kita berdiri, letih belakang. Ada manusia yang mana hari ni, pada mana masa, matahari sekat atas kepala. Matahari sekat atas kepala. Ada manusia yang peluh sapa ke buku lali. Ada manusia peluh sapa ke lutut. Ada manusia dia peluh sebab matahari sekat atas kepala, sapa ke pusat. Ada manusia dia peluh dia ni, dekat hidung. Akhir sekali dia lemas dalam peluh dia sendiri. Allahu Akbar, takut. Semua orang masa tu pergi cari Nabi Adam, cari
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Pergi cari ni. Maka semuanya kata nafsi, 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 sendiri. Akhir sekali jumpa Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun sujud di hadapan Allah. Maka Allah tanya, mu nak gapa? Dia kata, ya Allah, bukalah mahkamahmu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala buka mahkamah, Nabi SAW sujud sekali lagi. Ya Allah, kurniakanlah kepada umatku, umat Nabi SAW dapat masuk syurga tanpa hisab. Kata Allah, aku kurniakan 70,000 umat Nabi SAW yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Sahabat ada 100 lebih. Agak-agak kita boleh ke? Agak-agak kita dare ke? Tak ada, 70,000. Tapi berita gembira yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang sama. Fastaziztu. Aku minta tambah, maka Allah tambah. Setiap satu 70,000, maka 70,000 kali 70,000 lebih kurang 49 bilion umat Nabi SAW yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Adakah nak masuk syurga tanpa hisab sini? Oh, bunyi tak bunyi. Tak sungguh. Tak sungguh awak ni. Kau ngatuk dah. Ngatuk dah. Takut? Oh, takut. Sekali lagi dah. Pakai amin belakang dah. Ya Allah, kurniakan kepada kami umat Nabi SAW termasuk golongan bukan kami saja, bahkan keluarga kami, keturunan-keturunan kami sampai ke hari kiamat dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Amin. 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 Dengan barakah yang kita duduk di dalam majlis ilmu yang mulia ini, Allah angkat doa kita. Tuan-tuan, duduk dalam masjid ni lebih kurang 100. Awak tengok ni 130 orang. Tengah tengok. Jadi 200 lebih. Nak ceritanya semuanya kita sentiasa mendoakan kebaikan-kebaikan. Maka ketika mana kita ni duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tanya sebutir-sebutir kita. Tanya sebutir-sebutir. Tanya sebutir-sebutir tak lepas lah. Memang tak lepas. Tapi waktu saya cerita semula lah. Panjang cerita tu, cerita tajuk dia boleh. Dia panggil hakikat alam pada mahsyar. Oh, tu cerita dia 2 jam boleh lagi. Kita cerita semula. Kita habis sikit lagi ni. Kemudian, yang terakhirnya daripada 8 ni, saya hanya boleh buat 5 saja malam ni. InsyaAllah. Sebab panjang lah. Yang terakhirnya pada malam ini tuan-tuan, benda yang kita paling takut sekali adalah apabila Allah tidak kurniakan rezeki kepada kita untuk dapat baca Quran pada bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan, cerita tadi saya kata, dia duduk dalam majlis, baca Yasin ramai-ramai, maka dia ambil lah Quran Yasin ni. Orang pun start baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca Yasin. Wal Quranil Hakim. Orang baca, dia pun duduk mulut. Sebab tak pandai baca. Tuan-tuan, kena tanam dalam diri. Itulah hidayah pertama dan taufik pertama yang Allah nak kurniakan kepada kita. Saya ada student saya umur ni 75 lebih kurang. Umur. Pelajar saya tak ada umur muda-muda. Dia umur senior. Umur 60, 40, 50, 60 ke atas belakang. Orang kata apa? Kecek tu? Bila agak-agak? Esok lusa dah berkali. Pas ni kau berkali. Dia tak kecek dah. Berapa tahun lagi ada demo? Lama lagi. Ada. Dia kecek lah. Esok lusa. Tak tahu bila. Jadi tuan-tuan, Quran ni, saya lah ni ngajar TikTok. Saya ngajar Iqra' je. Dulu saya ngajar makhraj sifat. Ngajar makhraj sifat, ngajar Quran, ngajar tajwidnya. Tak ramai orang. Dulu saya nak ngajar Iqra' ni, insya-Allah orang sebut ayat tu amat tak kena jekah saya. Backing, kita backing. Kalau ngajar Quran kita backing. Tapi setelah kita belajar tentang kita nak menarik umat Nabi SAW dakwah, maka dakwah kena menyeluruh. Maka hari ini Tuhan letak saya mengajar Iqra'.
Ngajak Iqra' ni tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Dan kebanyakan orang yang tengok ni, mu'allah. Dan kebanyakan yang tengok mana? Orang yang tak kerti baca, yang tinggal 10, 15, 20 tahun, 30 tahun tinggal Quran. Lah ni duk ngajak Iqra' 3. Saya ngajar 5 pagi, 7 pagi, 3 petang, 11 malam. Lepas ni ngajar pula. Tiap hari. Cuma Ramadan ia lain sikit lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, tidak ada alasan untuk kita kata kita tak boleh ngaji Quran pada zaman sekarang. Kalau kita tak pandai ngaji Quran langsung, kalau kita ada anak, kita ni orang tua, kita ada anak, minta anak kita hadiahkan Quran yang mana Quran ada pen. Quran ada pen, tahu tak? Hak boleh bunyi suara tu. Letak sini bunyi. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dia bunyi. Boleh. Pen digital panggil. Quran pen digital. Kalau tak boleh ngaji Quran lagi, buka lah YouTube tuan-tuan. Kalau tak boleh ngaji Quran lagi, nak buat lagu mana? Pergi jumpa lah dengan anak suruh ajar. Kalau tak boleh malu dengan anak, jumpa dengan saing. Kalau malu dengan saing, jumpa dengan Tok Imam. Kalau malu jumpa dengan Tok Imam, jumpa dengan saing-saing ahli Jumaat. Kalau malu lagi, katak kepala. Sebab banyak sangat alasan. Sebab banyak alasan. Demo nak malu atas muka bumi ke, demo nak malu depan Tuhan? Jawab tu. Nak malu atas muka bumi ke, nak malu depan Tuhan? Kalau malu atas bumi, orang paling orang kata, metah lepas tu dia kita pandai kat, kita kata dia pula. Tak selamat tu. Siapa dia? Dia ni tak boleh ngaji Quran, dia mati malam ni. Kalau matilah 9-5 minit, mati panik 9-5 minit, dia tak pandai ngaji Quran, insya-Allah dia tak selamat dalam alam kubur. Tuan-tuan tak percaya? Terus mati. Lepas tu rakyat saya. Selamat. Rakyat, kahwin selamat, ustaz silap. Ustaz silap. Dah mati. Tak tahu. Itulah Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan, ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, masuk bulan Ramadan, 60 kali dia khatam Quran. Imam Syafi'i. 60 kali. 60 kali tuan-tuan. Bukannya 60 kali baca qul huwallah. Tak. Lagu mana 60 kali khatam ni? 2 kali sehari khatam. Maka Dr. Aiman Sued ni di antara orang pakar dalam Quran, ulama lah ni, dia kata orang yang mutkin Quran, orang yang hebat, orang yang hafal Quran, lah ni dia boleh baca Quran 15 minit 1 juzuk. Maknanya tak pelik lah kalau nak khatam. Nak khatam sekali sehari. Tapi tak salah ambil banyak-banyak. Ambil simple. Ni rahsia bagi siapa yang tak boleh ngaji Quran, rahsia pada Ramadan, tuan-tuan setiap hari buka Quran belek je. Belek je 30 juzuk. Tak kaya baca gapo belek je. Sambil belek tu, tuan-tuan royak gapo? Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki boleh ngaji Quran ya Allah. Aku tak pandai ngaji Quran ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Kurniakanlah rezeki. Tuan-tuan buat gini tuan-tuan. 15 minit sebutir Quran habis. Kalau saya nak wallah ni pun boleh. Tapi masalah 9 suku habisnya hanya ke tuan-tuan. Lagi 10. Habis pukul 10 malam ni nyanyi. Maknanya sini boleh buat. Peganglah Quran ni tuan-tuan. Ada setengah masjid itu buka Quran ni kena buat gini. Nanti Terah balik rumah, Quran tu duduk mana, terah ambil Quran. Kalau Quran anda semua kena tiup,
Maknanya, tua-tua tak baca Quran. Alasan, Ustaz saya baca dengan telefon. Aduh. Boleh 5 minit baca Quran tu gak. Mata masuk WhatsApp, masuk TikTok tu gak. Seram. Habis 2 jam. Main TikTok dah Quran habis dah tinggal. Bukan mudah. Notification ni. Nak katanya, hak paling teruk sekali. Ni paling teruk sekali. Minta maaf lah saya sebut dah. Buka Quran. Tengok Quran. Ada tahi cicak. Tak rasa dosa ke tuan-tuan? Hinanya diri kita. Quran kita buat siapa tak cicak ada. Na'udzubillah min zalik. Bapa, tak aja buka Quran. Ambil kau ni. Bapa tak aja buka Quran. Na'udzubillah min zalik lah. Semua yang saya kata ni adalah untuk diri saya. Bukan untuk tuan-tuan. Kalau terasa hati, saya minta maaf lah dah. Minta maaf saya hujung rambut hingga hujung kaki. Takutnya saya tu baik pani masjid, tiba-tibanya sekat tengah jalan tu kak. Sak. Molek. Sak kejap molek. Nyanyo saya. Kena panggil polis lah. Semuanya untuk diri saya dan untuk nasihat kita semua dah. Boleh dah. Jadi sekadar tu saja minta maaf belakalah. Terlebih masanya, tersilap bicaranya, apa-apanya. Nasihat untuk kita sama-sama buat di bulan Ramadan yang mulia. Banyak perkara lagi yang saya nak kongsikan, insya-Allah ada peluang, ada masa lagi kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa, insya-Allah. Kita doakan semoga penama masjid ini, namanya Mas Omar, Allah kurniakan kepadanya rahmat dan barakah, dia selamat di akhirat sana. Betul dia mati dah Mesti dia mati dah, insya-Allah. Dia ni selamat di akhirat sana dan bukan sahaja dia, bahkan keturunan-keturunannya sehingga yaumul qiyamah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ikut saya dah. Allahumma akrimna bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma akrimna bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma akrimna bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.